Okey, baik. Okey, kamu tengok muka surat, kamu tengok Lughatul Quran, buku warna pink tu lah. Muka surat mi'ah wa salasatun wa arba'un. Okey, 143. 143. Okey. Tengok muka surat 143. Okey, kita nak bina ayat lah. Okey. Tengok bahagian atas tu. Okey, soalan 51 hingga soalan 55 ada 10 markah. Okey. Ni satu soalan 2 markah lah. Buku nota menggapai tu, buku nota menggapai warna pink tu lah. Baik, kita tengok arahan dulu. Dia kata kawin jumalan mufidatan musta'inan bil kalimati al-atiyati. Okey. Kawin ni binakan lah, ataupun bentukkan boleh. Bina. Dia arahan tu binakan ataupun bentukkan. Goyang. Okey. Bentukkan jumalan. Jumalan ni ayat lah. Jumalan ni ayat. Mufidatan, yang difahami. Yang difahami. Okey. Okey, yang difahami ataupun yang lengkap boleh tak? Musta'inan, berpandukan. Musta'inan, berpandukan. Bil kalimati, berpandukan perkataan. B ni dengan. B ni dengan. Al kalimati ni perkataan. Al-atiyah yang di bawah lah. Okey, ataupun perkataan yang akan datang. Okey. Yang akan datang tu yang dia akan bagi ni lah. Baik. Jadi kena bina ayat. 143. Apa dia? Musta'inan tu berpandukan. Okey, jadi dia bagi perkataan di bawah, kamu kena buat ayat guna perkataan tu. Okey, lain kita tengok maksud dulu. Okey, sebelum apa kita nak bina ayat, kita kena tahu maksud apa. Kalau kita tak tahu maksud, nak bina ayat tak boleh. Okey, tengok pertama tu. Zahaba. Okey. Zahaba. 143. Okey, zahaba ni maksudnya pergi. Okey, pergi. Okey. Jadi pergi di sini kamu kena tahulah. Pergi ni siapa pergi di sini? Di situ bahasa Arab kan kita kena hafal fa'alu tu. Tu kita kena ada kaedah lah tu. Okey, dia maksud dia pergi, tapi di sini maksudnya seorang lelaki pergi. Seorang lelaki pergi. Jangan guna pergi perkataan sahabat tu, tak boleh lah guna untuk perempuan ataupun ramai, tak boleh. Ramai lelaki boleh. Kalau perempuan tak boleh. Okey. Tak apalah, yang penting kamu tanda dulu satu L. Bila nampak zahabah tu maksudnya seorang lelaki pergi. Okey. Okey, jadi ayat dia nak buat macam mana? Okey, senang je ni. Contoh kamu buat Muhammad pergi ke sekolah, kan? Kan Muhammad kan seorang lelaki. Ubahlah. Muhammadun Muhammadun zahaba. Muhammad pergi.
pergi ke ila al-madrasah, sekolah. Macam tu lah ayat standard kita dengar tu lah. Muhammad pergi ke sekolah. Okay. Jadi kamu kena ingat dalam bahasa Arab ni, kita nak buat ayat tu, kita nak letak di depan ni, kita nak letak perkataan kata nama dulu. Kata nama dulu pun boleh, kata kerja dulu pun boleh. Okay. Jadi di sini kita guna zahaba ni kena gunalah. Okay, ni wajib lah. Lepas tu depan ni kita nak buh kata nama ke kata kerja dulu. Okay, tengok ayat kita buat ni, kita buh kata nama dulu. Muhammad pergi. Okay, kita buh kata nama dulu. Muhammad ni kata nama lah, orang panggil isim. Satu lagi, bahasa Arab juga kamu boleh tukar bubuh perbuatan di depan. Okay, zahaba ni perbuatan lah, fi'lun nama dia. Okay, kamu nak buh macam ni pun boleh, nak buh di depan. Zahaba Muhammadun, betul, belakang sama lah, ila, sama lah, ila al-madrasah lah. Okay, cuma di sini kita bubuh perbuatan di depan, kata nama di belakang. Okay. Jadi di sini telah pergi Muhammad ke sekolah. Bahasa Melayu kita tak cakap lah macam tu, tapi bahasa Arab boleh lah buat ayat macam tu. Hak ni kata nama di depan, hak ni kata kerja di depan. Ikut suka nak buat hak mana satu pun boleh. Baik, selesai. Okay, tengok kedua pula. Dia kata situ akala. Okay, akala. Akala ni maksudnya makan. Okay, makan. Ni pun selalu dengar lah. Oh, sorry. Makan. Makan di sini maksudnya seorang lelaki lah. Okay, nak tahu macam mana seorang lelaki, tu kita kena hafal tu lah. Kita hafal dalam kelas tu, fa'ala, fa'alu. Kamu kena hafal slow-slow lah tu. Sebab tu susah sikit lah. Okay, cuma kena hafal lah baru boleh cakap lah bahasa Arab ni. Okay, yang pertama akala maksudnya makan. Kita nak buat ayat. Okay, kita nak buat ayat. Kita try buat ayat macam ni pula ni. Perbuatan tu di depan. Okay, boh lah, boh. Okay, makan Ahmad. Okay, roti contohnya. Okay, buatlah. Akala. Okay, akala telah makan. Nama orang Ahmad. Buh Ahmad. Okay, Muhammad makan. Okay, Muhammad makan. Nak buh apa sini? Nak buh nasi boleh. Nasi al-aruzza. Ni kamu kena tahu perkataan apa dia nak makan tu. Okay, perkataan apa? Contoh kan nak buh nasi. Nasi al-aruzza. Okay, baris di sini kalau kamu tahu baris tak payah bubuh tak apa. Kalau kamu tak tahu nak sebut kena bubuh lah. Okay, tapi yang wajib dia buat ayat saja. Baris tu tak perlu pun. Akala Ahmad al-aruzza. Okay, telah makan Ahmad nasi. Okay, Melayu kita kata Ahmad makan nasi. Macam tu lah. Kita tak kata telah makan Ahmad. Okay, cuma dari sudut penyusunan ayat, penyusunan perkataan dalam satu ayat. Okay. Kalau nak buat ayat Ahmad tu depan pun boleh. Ahmad akala al-aruzza. Boleh juga. Okay, aruzza ni ingatlah nasi. Baik, yang baru masuk tengok muka surat 143. Okay, al-aruzza ni nasi. Kamu kena ingat lah. Nanti boleh guna lah perkataan tu. Ataupun kalau tak mau nasi, buh roti boleh ke? Al-khubzu. Okay, al-khubza. Okay, baris belakang ni ikut suka lah. Dia kena ikut tempat dia. Tapi baris depan ni sama lah, khubz. Okay, yang belakang tu ikut kedudukan dalam ayat tu. Al-khubza tu roti. Okay, roti. Ni boleh pilih lah, buh satu lah. Nak buh akala Ahmad al-khubza boleh juga.
Okey, lengkaplah ayat tu. Alhamdulillah. Okey, baik. Okey, tengok yang seterusnya. Dia kata sini. Qalamun. Okey, dia bagi perkataan qalamun. Okey, qalamun ni maksudnya pen. Perkataan-perkataan ni kena ingat. Okey. Kalau tak ingat nak buat ayat tak boleh lah. Okey. Qalamun pen. Pen. Okey. Nak buat ayat yang lengkap. Senang saja. Ini pen. Okey. Ini haza. Buat betul lah. Haza qalamun. Ini sebatang pen. Okey. Cukup ayat lengkap tu. Tapi cuma tak orang nampak tak cantik lah ayat dia. Okey. Haza qalamun. Ini sebatang pen. Okey. Okey. Kamu kena hak ni selalu ayat yang mudah lah. Okey. Kalau kamu nak guna haza, hazihi ni untuk perkataan yang ada sukun di belakang ni boleh lah. Okey. Cuma kena tengok di sini haza untuk yang muzakkar lah, yang tak ada ta. Lepas tu kita guna haza. Kalau contohlah ada perkataan tu ada ta marbutah belakang ni, tak boleh guna haza. Kena guna hazihi. Okey. Nak tambah sikit contohnya. Haza qalamun. Ini pen baru. Contohnya. Bolehlah jadidun. Okey. Pen yang baru. Okey. Pen tu baru beli contohnya. Boleh lah nak buat tu. Nak tambah saja tu. Bagi sedap ayat saja. Okey, baik. Tengok muka surat 143. Okey, tengok seterusnya. Dia kata sini baitun. Baitun. Baitun ni rumah. Okey, rumah. Kena tahu lah perkataan tu. Okey, tengok belakang dia ada tanwin belakang ni. Senang ada tanwin. Lepas tu dia muzakkar kan muannas. Kan? Kamu kena tengok belakang ni ada ta marbutah tak? Tak ada. Okey, ta bulat tu tak ada. Jadi ubahlah ni. Haza. Ini baitun. Ini sebuah rumah. Okey. Ini sebuah rumah. Betul lah ayat dia. Okey, nak buat ayat panjang pun boleh jugalah. Cuma ustaz tak mahu nak tekankan sangat lah. Tadi takut kamu keliru lagi. Buat ayat ringkas-ringkas dulu lah. Dan lah. Okey, dengan kamu pun baru belajar asas-asas bahasa Arab. Okey, asas-asas nak bina ayat. Okey, jadi lama-lama dah belajar dah cakap dah. Boleh lah buat ayat panjang-panjang sikit. Okey, haza baitun. Ini sebuah rumah. Okey, cukup dah dekat tu pun. Buah titik tak apa dah. Tapi kalau nak tambah lagi contoh. Kata ini sebuah rumah yang cantik contohnya kan. Rumah ada cat elok lah. Ada bunga-bunga ke apa. Cantik. Kena tahu lah. Cantik bahasa Arab panggil jamilun. Okay. Jadi ini sebuah rumah yang cantik. Okay, tu boleh lah. Ambil perkataan tu kamu ingat lah. Okey, yang terakhir. Yang terakhir bagi perkataan kitabun. Okey. Kitabun. Kitabun buku. Okey, buku. Tak kira buku apa pun. Selalunya kitabun ni buku-buku orang kata buku-buku agama lah kalau kita kata kitabun ni. Okey, tapi kalau dari sudut bahasa Arabnya kitabun tu buku lah, tak kira lah buku apa pun. Baik. Jadi nak buat ayat dia. Okey, nak buat ayat dia. Bos. Itulah. Kalau haza ni ini kan. Kita buat itu. Itu bahasa Arab panggil
Zalika. Okey. Buat bagi banyak sikit perkataan dia. Okay. Zalika itu. Okey. Buku. Okay. Itu sebuah buku. Zalika ni untuk perkataan yang jauh. Okey. Haza ni untuk perkataan dekat. Ini. Zalika ni itu. Okay. Itu sebuah buku. Boleh tak? Kalau Abu Hazar pun boleh jugalah. Tapi lagi kok banyak sangat Hazar kan. Jadi nampak tak apa? Tak menarik lah ayat kita tu. Sama aja. Kita buat perkataan lain sikit. Zalika kitabun. Itu sebuah buku. Okey. Okay. Zalika ni untuk muzakkar lah. Okay. Sebab kitabun ni kan dia tak ada ta marbutah belakang dia. Kalau ada ta tak boleh buah zalika. Kalau ada ta kena buah tilka. Okay. Kena buah tilka. Tak apalah, sini kamu kena ingat zalika lah. Okay. Tilka tu. Ingat kalau untuk muannas ataupun untuk perempuan buah tilka. Kalau haza dekat, haza untuk lelaki yang dekat. Kalau perempuan hazihi. Okay. Kena hafal perkataan-perkataan tu. Orang panggil, kita belajar tu orang panggil ismul isyarah. Kata nama tunjuk. Okay. Kata nama tunjuk bahasa Arab ada banyak lah. Haza, hazihi, hazani, hatani, haulai, hazihi. Ada banyak. So, Melayu itu, ini. Okay. Dua je. Baik. Okay. Tengok muka surat 143. 143 bahasa Arab. Okay, tu kamu dah bina ayat dah. Jadi lengkap lah ayat tu. Okay, yang penting kamu kena hafal perkataan-perkataan tertentu. Okay, contoh haza, zalika. Okay, kitabun, baitun. Ni hafal lah. Okay, nanti mudah lah nak buat ayat. Okay, kita tengok soalan bawah pula. Okay, kalau ada nak pertanyaan kamu boleh tanya terus lah. Okay. Tak faham mana-mana kan boleh tanya terus lah. Ataupun nak buat ayat lain pada ustaz pun boleh juga. Okey. Baik, tengok bawah pula. Okey. As-su'al sittun wa khamsun. As-su'al sittun wa khamsun. Ila soal as-sittin. Okey. Soalan 56 dan soalan 60 ada 10 markah. Okey. Tengok muka surat 143. Okey. Tengok arahan dia. Istakhrij. Okey. Istakhrij al-asma'a wal af'ala min al-qit'ati al-atiyati. Okey. Kalau cara baca laju macam Arab. Istakhrij al-asma'a wal af'ala min al-qit'ati al-atiyati. Tu kalau cakap bahasa Arab boleh baca macam tu lah. Boleh baca surat gambar Arab lah. Okey, istakhrij. Istakhrij. Istakhrij maksudnya kharaja, keluar. Di sini keluarkan. Okey. Keluarkan. Dia suruh kita buat keluar. Okey, buat keluar maksudnya tulis lah. Okey. Tulis dalam jawapan dah tu maksud keluarkan. Bukan keluarkan daripada buku ni. Okey, keluarkan al-asma'a. Okey, al-asma'a maksudnya nama-nama lah. Okey. Okey, asma'a ni nama lah ataupun kata nama lah. Tapi banyaklah kata nama, kata nama macam tu. Bahasa Melayu dia jadi gitulah. Kalau kamu tulis nama, kata nama saja pun boleh juga. Okay. Cuma banyaklah sini. Okey. Wal afwa. Wa ni dan. Kau ingat ni. Kalau dia bahasa Arab, kalau wa ni dan. Wa ni dan. Okey. Kalau baca Quran pun kalau tak tahu nak berhenti tahu nak. Kalau tengok ada wa tu boleh tu berhenti. Okey. Tapi bukan semua tempat lah ada wa tu boleh berhenti. Tapi kebanyakannya macam tu lah. Dan. Wa ni dan. Al-af'ala perbuatan. Okey. Al-af'ala perbuatan. Ataupun kata kerja. Mina. Okey. Saya ada min tapi di bawah baris mina lah sebab nak sebut sini tak boleh. Okey, kan sini sukun juga. Kalau sini sukun nak sebut tak boleh lah.
Mina ni daripada. Okay. Mina ni daripada. Okay. Ni perkataan-perkataan ni kamu kena apa terus ni? Min pun ni. Okay. Min, wa. Okay. Itu membantulah. Kita dalam buat ayat ataupun kita baca Quran kalau kita faham lah. Maksud apa? Al-qit'ati, petikan. Okay. Al-qit'ati, petikan. Okay. Al-atiyati di bawah. Okay. Ataupun petikan yang akan datang lah. Okay. Akan datang bawah ni lah. Okay. Maksud tepat dia akan, maksud perkataan ni akan datang. Tapi bahasa Melayu kita kata petikan di bawah lah. Okay. Okay, dia bagi satu petikan, satu teks ataupun satu perenggan lah. Okay. Dia ada apa, ada 2-3 ayat selalu macam tu lah. Okay, kita baca dulu ni. Okay, kamu kena tulis lah maksud tu. Okay, kamu tulis dulu maksud. Baik. Okey, qama bangun. Okey, qama bangun. Qama bangun. Muhammad lah, nama orang. Seorang lelaki lah. Mina atas ni dah daripada. An-naumi tidur. Okay. An-naumi tidur. Sabahan waktu pagi. 143. Okay, kau surat 143. Sabahan pagi. Okay. Summa kemudian. Okay. Maksud ni ikutlah kamu tulis atas apa. Nak tulis atas tulis bawah apa. Okay, kalau tulis atas tu tak nampak ni sangat. Tak tulis bawah dia nampak rabut sikit. Okay, summa kemudian. Okay. Yaghtasilu mandi. Yaghtasilu mandi. Wa ni dan. Okay, sama macam atas ni. Wa ni dan maksud dia. Yatawaddau berwudu. Yatawaddau berwudu. Okay. Fa, okay. Fa ni maka. Okay. Kemudian pun boleh juga lah. Okay. Okay. Tulis kemudian lah. Dalam maka lagi takut kamu tak faham pula. Okay. Fa ni kemudian. Okay. Dia lebih kurang macam summa juga lah. Fa ni. Maka ataupun kemudian. Yusalli solat lah. Ataupun sembahyang. Okay. Yusalli solat ataupun sembahyang. As-subha subuh. Okay. As-subha subuh. Jama'atan berjemaah. Jama'atan berjemaah. Fi di. Fi itu di. Okay. Di al-masjidi, masjid lah. Al-masjidi ni masjid lah. Tu bahasa senang je tu. Summa kemudian. Okay. Dah jumpa dah keadaan ni. Tak payah tulis lah. Dah jumpa tak payah tulis lah. Sama lah. Yuftiru bersarapan. Yuftiru bersarapan. Ma'a bersama. Ma'a bersama.
Ukhtihi, kakaknya. Ukhtihi, kakaknya. Okey. Ni noktah. Noktah ni titik lah. Syarat panggil noktah. Okey, ni tak tulis lah. Ni titik tahu lah. Wa ba'da, dan kemudian. Dan selepas. Okey. Ba'da tu selepas. Zalika, itu. Okey, zalika kita jumpa tadi, itu. Kan? Atas ni bawah ni. Ni zalika, itu. Dan selepas itu. Okey, Melayu selepas itu panggil penanda wacana. Yazhabu, pergi. Okey, pergi. Maksudnya dia pergilah. Okey, dari sini maksud tahu saya Muhammad saja. Okey, kamu tulis perkataan pergi dah lah. Tapi fahamlah siapa pergi. Okey, yazhabu, pergi. Ila, ila dah jumpa dah tadi. Ila Ustaz bagi tadi di atas ni. Ni ila nampak ni. Ke. Okey, ke. Ila, ke. Al-madrasati, sekolah. Okey, madrasati tu dah kerap dah jumpa. Okey, baik. Baru masuk tengok muka surat 143. Okey, 143. Okey. Jadi kita baca tengok secara keseluruhan ya. Dia kata situ qama, okey. Baca teruslah. Muhammad telah bangun daripada tidur, okey, pada waktu pagi. Kemudian dia mandi dan berwuduk. Okey, kemudian dia solat subuh berjemaah di masjid. Kemudian dia bersarapan bersama kakaknya. Dan selepas itu dia pergi ke sekolah. Okey, tu teks dia lah. Okey, kamu ingatlah kataan sebuah sedikit lah kataan di atas tu. Kamu hafal sebuah sikit. Oh, qama, bangun. Okey. An-naumi, tidur. Sabahan, pagi. Okey. Nanti lama-lama cakap lah. Okey, baik, kita tengok terus pada soalan ya. Okey, dia minta apa tadi? Dia kata keluarkan tadi kan. Keluarkan kata nama dan kata kerja. Okey, jadi dia bagi sini alismu. Okey, alismu. Alismu ni kata nama lah. Okey, alismu ni kata nama. Okey. Sini satu kata nama. Okey, bila banyak dia jadi asma lah. Okey, asma di sini dia jadi banyak. Kalau bahasa Inggeris panggil plural lah. Kata-kata nama. Okey. Di sini kata nama ni satu lah. Maksudnya satu dia kategori dia lah. Kategori kata nama lah. Okey. Di sini dia kata al-fi'lu. Al-fi'lu, perbuatan ataupun kata kerja. Okey. Jadi kita kena ambil lah kata kerja di sini. Kita kena senarai di bawah ni. Okey, al-fi'lu satu kata kerja, bila banyak jadi al-af'al. Tu sini banyak lah yang arahan tadi tu. Okey, baik. Jadi di sini kamu dah faham maksud. Bila kamu faham maksud, kamu boleh tulis lah kata nama yang mana, kata kerja yang mana. Okey. Cuma di sini Ustaz tak mahu tumpu waktu. Ustaz nak kamu tumpu macam mana kita nak kenal kata nama dengan menggunakan kaedah bahasa Arab. Okey. Maksudnya kalau kata kita tak tahu kataan tu kata nama ke kata kerja. Contoh kalau kita tengok Al-Quran, kita tak tahu. Kita tak tahu maksud apa. Kan? Contoh kita kata contoh qul huwallahu ahad, Allahus samad, kan? Allahus samad. Okey. As-samad tu maksud apa? Kita tak tahu. Jadi kita nak sama ada kata nama ke kata kerja. Okey, kita nak tahu macam mana. Okey, kita kena guna kaedah bahasa Arab lah. Baik. Okey, kata nama ni kamu nak cam, contoh kamu tak faham teks ni. Yang pertama sekali dia mesti ada. Okey, ni dia punya tanda-tanda lah. Yang pertama sekali di depan kataan tu mesti ada alif lam. Okey. Alif lam di depan perkataan tu. Okey. Contoh di sini, kita tengok tu contoh. Tengok di sini. Ni. Nampak ni ada alif lam di depan. Okey. Ni alif lam. Jadi an-naumi ni
kata nama lah. Okey. Kalau kamu faham maksud, tidur lah. Okey. Jadi tu kata nama lah tu. Sebab ada alif lam di depan. Ataupun yang kedua, dia punya ciri-ciri dia, dia ada tanwin. Okey. Tanwin. Sorry. Fathahatain kah, kasrahatain kah, dhammatain kah? Okey. Tanwin ni maksudnya tanwin di hujung perkataan. Okey. Contoh ni macam ni. Okey. Nampak ni ada tanwin. Okey. Bila tanwin tu dia kata nama lah tu. Okey. Dia ada tanwin. Okey, kamu catat dah ni. Sorry, silap. Yang ketiga, dia mesti nama orang. Okey. Nama orang. Okey. Contoh Muhammad ke, Ali ke, Abu ke. Okey. Nama orang. Kalau dalam petikan ni lah. Ni Muhammadun ni. Okey. Muhammad ni dia nama orang. Lepas tu dia ada tanwin pula. Ada dua tanda lah. Okey. Okey, nama orang. Okey, tu sebuah ringkas lah tu. Ingat 3 ciri tu. Ingat 3 ciri tu. Kalau kamu nak tahu, okey, kata nama ke, kata kerja, kamu tengok ada benda tu tak? Okey, balik nak try, kamu tengok Quran. Tengok ada alif lam lah. Ni kata nama ni. Kita tak tahu maksud pun. Tak apa. Kurangnya kita tahu lah tu kata nama. Ataupun tanwin. Ataupun nama orang. Okey. Nama orang ni famous lah. Fatimah ke, okay, Zainab ke. Nama orang lah tu. Okey, kita tengok kataan sini dulu. Kita nak isi jawapan. Tengok kataan qama. Okey. Qama tak ada alif lam. Tak ada tanwin. Dia juga bukan nama orang. Jadi dia bukan isim lah. Okey, dia bukan isim. Muhammadun. Muhammadun ni dia nama orang ni. Muhammadun. Okey. Muhammadun tu nama orang, lepas tu ada tanwin pula di belakang. Jadi dia kuat lah, dia ada 2 tanda. Alhamdulillah. Seterusnya Mina. Okey. Mina ni daripada, okey. Maksud dia daripada. Kalau kata tengok tanda pun dia bukan isim sebab dia ada alif lam, tak ada tanwin, dia bukan nama orang. Okey. Ni kalau dalam bahasa Arab panggil harfun. Okey. Harfun. Kalau bahasa Melayu panggil kata sendi ataupun kata hubung. Okey. Daripada, dan, ke. An-Naumi. Okey. An-Naumi kata nama lah sebab dia ada alif lam depan. Ni kubuh lah itu. Okey. Lagi. Ustaz kata nama ustaz tanda dengan pen merah. Lagi. Ni sobahan. Okey, sobahan ada tanwin. Kata nama lah tu. Sobahan. Okay. Jadi jawapan ni minta 2 saja. Okey, kalau kamu nak buat tu pun boleh jugalah. Nak belajar ni kita kenal semua. Macam mana kata-kata nama tu. Okey. Tak apa garis lah. Tak payah hubung lah. Jawapan 2 je. Okey, sobahan ni kata nama. Pasal apa? Pasal dia ada tanwin dia ni. Summa bukan dia. Sebab tak ada alif lam, tak ada tanwin. Yaghtasilu pun bukan dia. Okey, maksud dia pun mandi. Mandi kata kerja lah. Ni berwuduk pun bukan dia, kata kerja. Fayusalli pun sembahyang kata kerja, perbuatan. As-subha, okey. Subha ni kata nama lah. Sebab dia ada alif lam di depan. Okey, as-subha kata nama sebab ada alif lam. Jama'atan pun kata nama juga sebab dia ada tanwin. Okey, ada tanwin di belakang ni. Okey. Fi bukan dia. Al-masjidi, masjid ada alif lam dekat depan. Okey, dulu kata nama. Summa bukan dia. Yuftiru bukan dia. Ma'a kata hubung. Ukhtihi, okey. Ukhtihi ni pun kata nama juga. Okey, kata nama juga.
Tapi di situ dia ada tanda ni, tanda ha belakang ni. Ha bagi ha domer. Okey. Lepas tu ustaz nak tekan lagi, takut kamu keliru lagi. Okey. Okey, bahasa Melayu pun kakak kata nama lah. Okey, selepas itu dia pergi ke sekolah. Okey, sekolah kata nama lah. Sebab ada alif lam depan. Okey. Jadi jawapan dia ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 jawapan. Okey. Dia minta 2 saja. Dia bagi itu 8. Okey, penting kamu kena ingat. Yang pertama alif lam, lepas tu tanwin, lepas tu nama orang. Okey, seterusnya al-fi'lu pula. Okey, yang ni kamu kena hafal ni. Okey, tu hafal tu. Okey, tu pun kita belajar tu dalam kelas tu. Okey, semua nak peringat balik je. Tengok al-fi'lu pula, perbuatan. Okey, perbuatan ni yang mana yang tak ada alif lam, tak ada tanwin, bukan nama orang. Tu perbuatan dah tu. Okey. Okey, tengok. Perbuatan ni kamu kena tahu maksud tu lebih mudah lah. Kalau tak tahu maksud tu dia susah sikit lah. Okey, yang pertama qama. Okey, qama bangun. Okay. Qama ni kata nama lah. Kata nama, kata kerja lah. Sebab dia tak ada alif lam, tak ada tanwin, bukan nama orang. Mina. Ni takut ni. Kita takut keliru. Keliru dengan harfun, dengan kata hubung. Okey. Mina ni tak ada juga tanda ni, tapi dia bukan perbuatan. Dia kata hubung. Jadi kamu tak boleh tulis. Sebab tu perbuatan ni kalau kita tahu maksud tu lebih mudah lah. Summa pun bukan juga. Bukan perbuatan. Yartasilu perbuatan lah. Mandi. Okey, yartasilu mandi. Tunggu, garis. Kamu tulis itulah. Okey, yartasilu mandi. Lagi yatawaddau. Ni pun perbuatan juga, berwuduk. Okey, berwuduk perbuatan lah. Kamu tulislah jawapan tu. Lagi yusolli. Okey. Yusolli pun perbuatan juga. Sembahyang tu perbuatan. Okey. Habis. Subha kan dia ni dah garis dah. Fi kata hubung, di. Bukan perbuatan. Summa yuftiru. Okey, yuftiru perbuatan lah, bersarapan. Okey, perbuatan ni satu boleh jugalah kamu nak tengok dia punya ciri-ciri dia ada huruf ya kat depan. Okey. Huruf ya. Okay. Dia macam ni, dia bukan huruf ya, dia tak semestinya dia ada alif ataupun nun ataupun ya ataupun ta dekat depan. Tu. Okey. Tengok huruf-huruf ni kalau ada kat depan, tu kemungkinan dia perbuatan lah. Okey. Tengok macam sini, yartasilu ni. Okey, tengok ada ya kat depan. Okey. Ya tawaddu, nampak ada ya kat depan. Okey. Wa tak kira lah sebab wa ni kata hubung. Yusolli ni ada ya kat depan. Okey. Fa ni dia kata hubung, dia asing. Okey. Tengok yuftiru. Okey. Yuftiru tengok ada ya kat depan. Tu kata kerja lah tu. Okay, ma'a kata hubung. Okey, tengoklah sekali yazhabu. Okey, yazhabu. Yazhabu tengok ada ya kat depan. Okay, bila ada ya kat depan ni dia kemungkinan besar dia tu perbuatan lah. Okey, yazhabu pun boleh juga. Okey, jawapan dia ada banyak tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Okay, kamu buah 3 saja. Okay. Ingat tanda isim. Tanda isim ataupun kata nama ada alif lam, ada tanwin,
ataupun nama orang. Okey. Kalau tanda fi'il tu, itulah alif, nun, ya ataupun ta kat depan. Tapi cuma perbuatan ni kalau lebih nak lebih mudah kena faham maksud dia lah. Okay, sebab kadang-kadang tanda-tanda tu pun tak tentu juga. Okay, dia tak macam isim. Isim tu kalau ada alif lam depan tu confirm lah. Okay, hafal sikit lah perkataan-perkataan tu. Wallahu a'lam.